Semalam 24 kes baru COVID-19 dilaporkan di Malaysia, di mana 18 adalah penularan dalam negara. Dan daripada jumlah ini, 16 kes sahaja adalah dicatatkan di Kedah, melibatkan kluster Sungai, Tawar, Telaga dan satu kes di Hospital Sultanah Bahia. Datuk Prof. Dr. Awang Bulgiba Awang Mahmud bersama kita menerusi Skype ketika ini. Selamat tengah hari, Datuk. Selamat tengah hari. Ya, Datuk, kita melihat kes yang tinggi di Kedah. Kita nak fokus terhadap negeri Kedah. Bagaimana pandangan Datuk mengenai Temco yang dilaksanakan ketika ini? Sebelum ini kita lihat mungkin PKPP mencukupi, tetapi dengan kes yang tinggi, adakah Temco ini sudah mencukupi untuk mengawal penularan COVID-19? Yang mana? Yang sungai kah ataupun yang kluster Tawar? Semuanya. Kalau kita lihat kluster Tawar, saya rasa kluster Tawar ni sudah menampakkan pengurangan kes. Jadi kes baru kluster Tawar sudah tidak begitu banyak sekali. Dan kalau kita lihat daripada keseluruhan saringan, hanya 0.3%, kurang daripada 1% daripada yang disaring itu adalah telah didapati positif. Jadi saya rasa kluster Tawar ni mungkin dalam beberapa hari lagi tidak lagi menjadi masalah yang besar. Kalau kita lihat kluster sungai pula, yang ini yang menjadi mungkin kerisauan sedikit kepada pihak yang berkuasa. Maka kalau nak dilaksanakan Temco, ia mesti mengambil kira dua faktor besar. Pertama adalah apakah yang ditunjukkan oleh analisa data yang ada di Kementerian Kesihatan. Adakah data itu menunjukkan bahawa penularan yang begitu cepat sekali sehingga active case detection tidak mampu mengesan semua secondary contacts yang ada di kluster sungai ini. Kedua, adakah bilangan kaki tangan yang berada di Kota Star, itu daerah Kota Star, mampu untuk mengesan semua kontak-kontak ini. Dan faktor yang kedua yang saya rasa adalah juga amat penting, adakah ia akan memberi kesan yang sebaiknya? Sebab sekiranya kluster tersebut telah menular ke daerah lain, maka Temco di daerah Kota Star misalnya tidak akan mampu membendung penularan wabak COVID-19 ini di kluster sungai tersebut. Jadi kita perlu melihat faktor-faktor ini. Jadi sekiranya faktor-faktor ini menunjukkan bahawa peningkatan kes adalah terlalu cepat atau bilangan secondary contact adalah terlalu ramai sehingga kita risau bahawa secondary contact ini akan menyeberangi daerah lain ataupun merentas daerah lain dan menyebabkan penularan di daerah lain, maka sebelum ia berlaku kita boleh lakukan Temco di sesuatu daerah tersebut. Dan kedua, kalau sekiranya sudah ada banyak kes di daerah lain, maka Temco di satu daerah saja mungkin tidak mencukupi. Itulah yang dua faktor yang paling penting saya rasa untuk menentukan sama ada Temco baru perlu dilakukan. Okey, seperti yang dikatakan Datuk, kes situasinya agak berbeza ya di Kedah kalau nak dibandingkan dengan contohnya kes di Depo Tahanan Immigration di Sabah. Kalau kita ingat kemarin terdapat 100 kes baru, tetapi majoritinya di depo tersebut dan ia satu persekitaran yang terkawal. Tetapi di Kedah dan juga di negeri-negeri lain, cabarannya berbeza kerana ia melibatkan aktiviti harian masyarakat seperti ke kedai makan, aktiviti kunjung-mengunjung. Jadi pandangan Prof. Datuk, apa langkah yang perlu diambil untuk mengawal penularan ini? Temco adalah satu pilihan yang tu sedang dipertimbangkan saya rasa oleh pihak Kementerian Kesihatan. Kedua, sama ada active case detection kalau dilakukan dengan cepat dan proses pengasingan itu boleh lakukan cepat, maka saya rasa itu memadai buat ketika ini. Dan ketiga, dan ini yang saya rasa amat penting sekali, kita perlu tahu kenapa sebenarnya berlaku kluster ini. Adakah ia disebabkan oleh kelekaan dan ketidakpatuhan kepada SOP, ketidakpatuhan kepada apa yang telah kita katakan selama ini? Sekiranya ini berlaku, maka saya rasa isu ini tidak akan selesai dengan hanya Temco pada ketika ini. Sebab kluster baru akan timbul juga sekiranya pematuhan itu tidak telah kurang.
ataupun kita telah leka dan tidak lagi patuh kepada SOP yang telah ditetapkan. Jadi saya rasa kalau kita untuk jangka pendek, kita boleh lakukan active case detection, DEMCO dan sebagainya. Kita kawal penularan. Tapi yang penting saya rasa adalah memastikan bahawa pendidikan kesihatan itu perlu ada. Bahawa kita perlu ingat bahawa pandemik ini belum lagi reda dan kita perlu memastikan bahawa semua orang ingat tentang pesanan ini, tentang message ini. Itulah yang saya rasa lah. Dan bagaimana Prof Datuk melihat kepatuhan masyarakat terhadap SOP ya? Kerana kita melihat Kementerian Kesihatan tiap-tiap hari pun ada menyebut mengenai sikap ambil mudah atau complacency bukan sahaja di kalangan masyarakat malah frontliners termasuk petugas kesihatan. Prof, bagaimana nak memahami situasi ini? Masalahnya bukan SOP. Masalahnya adalah pembudayaan tu masih belum ada lagi. Sebab tu perlunya ada kempen yang berterusan tentang pembudayaan. Sekiranya kita membudayakan SOP ini, sekiranya kita membudayakan pematuhan kepada SOP ini dan sebagainya, saya rasa itu adalah sesuatu yang amat penting. Sebab kita tak membudayakan, jadi kita lama-kelamaan akan lupa. Lepas itu kita mula ambil mudah dan sebagainya. Sebab itulah saya rasa kalau kita nak adakan PKP ni selama-lamanya, ini akan membebankan orang saja. Jadi apabila kita membudayakan cara hidup yang baru ini ataupun norma hidup yang baru ini, maka saya rasa ia akan membantu kita mengawal penularan pandemik ini sehingga sesuatu penyelesaian yang lebih jelas, yang lebih permanen orang kata, seperti vaksin ataupun rawatan yang berkesan dijumpai dan ditemui.